Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Kak Ros nak ajar lagi satu resepi untuk gluten free. Resepi Swiss roll cake. Resepi ni basic daripada resepi kek span, tapi kek span yang jenis lebih moist, lebih lembut supaya dia mudah untuk kita gulung. Okey, sediakan dahulu semua bahan-bahan. Bahan-bahan kali ni lebih sikit lah kan. Tapi tak apa sebab mudah untuk kita cari. Okey, kita mulakan dengan kita satukan kedua-dua jenis tepung iaitu tepung beras dan tepung pulut. Kali ni Kak Ros menggunakan tepung beras dan tepung pulut. Okey, kek ni kita memang tak rasa macam kek gluten free sebab dia memang moist, tak rasa langsung nak tercekik dekat tekak ke kan. Tak rasa kering, tak rasa berderai, memang sangat sedap. Okey. Dan lepas kita campur, kita akan beat dulu kita punya telur kuning, 4 biji telur kuning dan susu. Kemudian kita letakkan minyak masak. Yang ini kita kacau dahulu bersama-sama, dah sebati sikit. Baru kita masukkan dalam tepung tadi. Okey. Masukkan sikit demi sikit. Untuk mudah kita nak kacau. Kalau nak campur semua pun boleh. Dan kita kacau perlahan-lahan sampai sebati. Yang ini tak perlu menggunakan mixer. Okey, dah siap. Tengok adunan dia nampak macam cair je kan. Macam inilah adunan dia. Okey, sekarang kita akan gunakan telur putih pula. Telur putih ni jangan letak dalam bekas yang ada air ke, ada minyak ke, ada kotoran sikit-sikit pun semua jangan ya. Mesti bekas yang betul-betul bersih dan kering. Untuk kita pukul. Okey, kita mulakan pukul telur putih ni dengan speed yang slow. Tak kisahlah nombor 1 ke nombor 2 ke, janji slow. Okey. Lepas tu kita letakkan gula sedikit demi sedikit sampai dah habis gula. Bila dah habis gula, baru kita highkan speed kita punya mixer. Kemudian kita letak jus lemon. Okey. Jus lemon ni untuk satu hindarkan bau dan bagi kita punya kek lebih lembut, lebih moist. Okey, nampak dah siap. Sekejap je sebenarnya. Okey. Kemudian bila kedua-dua adunan telur putih dan telur kuning ni dah siap, kita akan masukkan sedikit adunan telur putih ke dalam adunan telur kuning tadi. Okey, kita satukan. Kita jangan letak semua sebab kita just nak satukan bagi telur kuning tu lebih mesra sebati dengan telur putih tadi. Kemudian baru kita masukkan ke semua adunan telur kuning tu di dalam adunan telur putih tadi. Okey, kita just kacau, kaut balik. Pastikan jangan kacau terlalu kuat. Kalau boleh kaut balik perlahan-perlahan. Ini Kak Ros speedkan dia. Nampak macam laju sikit kan. Tapi sebenarnya slow je Kak Ros kacau. Sebab
Kita tak nak telur putih kita jadi semakin cair. Bila semakin cair, kek kita tak akan jadi gebu. Okey? Ini Kak Ros ambil sikit. Sikit je lah dalam 2-3 sudu besar. Lebih kurang macam tu. Okey? Untuk nak buat hiasan kepada kek kita. Kalau nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Nak just semua putih saja pun tak apa. Ini sebab nak buat hiasan, jadi Kak Ros buat guna serbuk koko. Letakkan sedikit serbuk koko. Dan kita adun sampai sebati dapat color koko. Okey. So, ketepikan. Kita kena buat dengan cepat jugalah. Slow tapi cepat. Okey, nak cakap tu slow tu maksudnya jangan kita pukul kuat-kuat lah kita punya adunan kek kita ni. Tapi mesti bekerja dengan pantas supaya kek kita, okey, adunan telur putih kita ni, adunan kek kita tak mencair. Okey, bila dia mencair dia tak akan naik gebu sebab kita memang tak ada menggunakan langsung baking powder ke, baking soda ke, tak ada langsung. Okey. Just hanya kita punya kegebuan kek kita hanya sebab kita pukul telur dengan betul. Okey, dah siap. Adunan kek kita ni. Kita boleh pipekan lah nak buat corak apa. Nak letak tak pipe pun boleh. Nak buat corak tempik-tempik macam mana pun boleh. Okey, ni Kak Ros buat corak macam ni. Sebenarnya tak buat corak pun tak apa. Ini just saja-sajalah. Konon-konon nak buat corak. Tapi sebenarnya tersilap teknik juga ni sebenarnya nanti. Tak apa. Kita tunggu dulu. Lihat kejadian lepas dah bakar. Okey. Dah siap bakar ni. Kek ni dah siap bakar. Dan naik cantik gebu kan. Tengok tinggi. Penuh kita punya loyang. Okey. Kak Ros keluarkan. Sebenarnya, masa keluarkan ni, sepatutnya terbalikkan atas redai sahaja. Kalau buat macam ni, ni silap sikit lah teknik Kak Ros ni. Sebenarnya, tapi Kak Ros dah malas nak buat video lain. Okey, jadi Kak Ros tunjukkan je lah. Yang penting kek ni lembut dan gebu. Okey. Kalau kita letak ada parchment paper dekat kita punya lapisan kek bahagian atas, dia tetap mudah untuk melekat. Sebab kek ni belum lagi sejuk. Kalau dah sejuk, dia tak melekat. Tapi sebab sekarang ni kita kena buat dalam keadaan dia masih panas suam-suam. Supaya dia mudah untuk kita bentukkan nanti. Okey. Bila dah siap, baru Kak Ros alihkan kepada redai. Jadi ni salah sikit lah. Sepatutnya kalau kita nak biar kita punya corak di atas ni ada, maksudnya ada dan lebih kelihatan, kita tak boleh letakkan parchment paper atas kita punya permukaan kek. Okay? Nanti dia melekat lah jadi macam ni. Dah tak ada corak. So, terpaksalah Kak Ros terbalikkan sahaja kek ni. Kita boleh buat kek gulung ni dalam keadaan depan atau belakang, atas atau bawah. Maksudnya atas atau bawah kek kita. Terpulang pada masing-masing. Okay? Krim coklat ni, Kak Ros hanya gunakan serbuk koko, butter, pure butter dan juga gula. Terpulang pada masing-masing. Nak guna jam boleh. Nak guna kaya boleh. Ikut pada cita rasa masing-masing. Sebab tu Kak Ros tak tunjuk cara untuk buat krim dia. Krim dia terpulang. Okay? Dah siap sapu atas kek. Kita, sebab Kak Ros salah teknik, jadi banyaklah parchment paper yang Kak Ros terpaksa guna kan. Okey. Alihkan atas parchment paper. Tak kisah baking paper pun boleh, yang biasa pun boleh. Okey. Kita letakkan sebelah satu side saja. Kita buat panjang sikit.
Jangan betul-betul ngam-ngam besar kita punya kek kertas tu ya. Okey. Kita sambil tarik sambil kita gulung kek ni. Mudah saja. Buat macam gulung. Kita main gulung-gulung kan. Okey. Lepas tu kita ketatkan sikit. Maksudnya kita rapatkan sikit kita punya kek. Sebab tu Kak harus guna pembaris panjang tu. Nak guna apa pun boleh. Asalkan kita punya gulungan tu lebih ketat. Okey. Lebih kejap. Okey, dah siap. Kak Ros akan letak dalam peti ais selama 1 jam. Barulah boleh mudah untuk kita potong nanti. Dia tak terbuka. Okey, 1 jam ke 1 jam, 2 jam, 3 jam pun boleh. Ikut pada masing-masing. Okey, dah siap. Kak Ros simpan dalam peti ais. Dan lepas keluarkan, terus potong. Nampak hasil dia? Memang gebu. Okey. Yang ini sebab dia ada krim. Jadi untuk nak bagi cantik kita punya potongan. Setiap kali kita nak potong guna pisau ni. Kita akan lap dulu pisau. Setiap satu potongan lap pisau kita. Supaya pisau kita bersih. Dan kita punya kek tak nampak comot. Kalau kita nak makan sendiri tu tak kisahlah kan. Yang ini kalau macam nak menjual ke, waktu bila kita potong, pastikan pisau kita bersih. Supaya tak ada bekas krim atas kita punya pisau. Okey, dah siap. Kak harus potong semua. Nampak kek dia? Gebu je. Dia gebu moist kan. Jadi macam sedap, tak kering dekat tekak. Okey. Kek dia halus, nampak mulus. Okey, selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton.